untuk group data pula. Okay, so tadi ungroup data. So sekarang group data. So variabilities yang kita nak guna sama juga macam ungroup data tadi. Kita ada mean deviation, kita ada variance, kita ada standard deviation. Okay, so bendanya samalah 3 benda ni. Okay, so simbol yang kita guna masih sama. Okay, kalau mean deviation simbol dia E. Okay, kalau variance simbol dia S square. Okay, kalau standard deviation simbol dia S. Okay, so kalau kamu perasan dekat formula ni, apa beza dia dengan ungroup tadi? Apa beza dia? Apa beza dia? Kamu nampak apa kat situ yang berbeza? Ada F. Ada F. Okay. So untuk group data ada F. Ada frekuensi. Itu beza dia. Okay, yang bawah ni summation of F sama je sebenarnya. Okay, summation F tu maksudnya bilangan data. So sama je lah. N adalah summation F. Benda yang sama. Okay. Oleh kerana group data, kita ada selang kelas. X kita bukan data. X adalah midpoint. Sebab dalam satu selang kelas data ada banyak kan. Kita tak boleh tiba-tiba nak choose mana-mana satu data. Okay, so X adalah midpoint. Okay, dan X bar sama min yang kamu perlu cari guna formula ni. Okay, so sekarang kita terus nak buat untuk ungroup data pula, untuk group data. Okay, so nanti nota sama juga, kamu boleh check dekat content library, dekat section statistik variability ni, pergi dekat group data. Okay, semua saya masukkan kat sini. Okay, so untuk example seterusnya, okay, ni contoh yang saya guna. Okay, the number of prune collected daily in an orchard for the past 60 days are as follow. Okay, ni dia data kita. Okay, bilangan prune yang dikutip adalah 100 hingga 104 untuk 6 hari. Okay, untuk 13 hari yang lain, dia punya bilangan prune yang dikutip ialah 105 sampai 109. Untuk bilangan prune 110 sampai 114 ada 8 hari. Okay, dan seterusnya sampailah 60 hari. Dia dah state kat sini. Okay, 60 hari. Okay, so 60 hari tu sama dengan ni lah. Number of days. Bilangan data kita. Okay, so sekarang kita nak cari mean deviation, variance and standard deviation. Okay. Ya, suara saya jelas kan? Jelas. Okay. Okay, so sekarang kita nak buat mean deviation dulu. Kita nak buat mean deviation dulu. You all tadi pukul 10 ada kelas ke? Tak ada? Patutnya ada tapi Macam dari minggu lepas je jawapan awak tu. Patutnya ada tapi apa? minggu lepas Ya, macam seronok je tak seronok pun semalamnya tak seronok. Semalamnya tak seronok. Kenapa semalamnya tak seronok? Pada pagi sampai petang. Oh, biasalah student. Masa saya jadi student macam awak pun sama. 8 sampai 5. Saya pun nak cerita macam ni kat student-student saya nanti. Betul. Okey, nak jadi pensyarah. Jangan jadi pensyarah poli lah. Pensyarah poli penat. Okey. Alright. Kita pergi pada mean deviation dulu ya. Okey, mean deviation. Okey, sama juga. Kita guna simbol E. Okey, so kita tengok dekat formula. Okey, still ada X bar ni. Okey, maksudnya ada mean. Okey, so sama macam untuk ungroup data tadi, walaupun soalan tak minta kita cari mean, kamu kena cari mean dulu sebab
kita perlu guna dalam formula mean deviation. Okay, so first thing first, kita cari mean dulu. Okay, kita cari mean. Okay, dan formula untuk mean bagi group data apa? Guys, apa formula untuk mean group data? Summation. X per N. F X bagi macam ni. Macam ni ke? Betul ke? Betul ke ni saya tulis ni? Bukan X per N ke? Itu kalau ungroup. Oh. Ini group. Okey? Kalau ungroup, kamu buat summation X over N. Okey, tapi kalau group, kita kena ada F. Sebab kamu ada frekuensi kalau untuk group data. Okay, so make sure jangan salah formula. Okay, so dekat sini, ni formula mean yang kita nak guna. Okay, tapi sebab dia adalah group data, X tu bukan data, tapi X tu adalah midpoint. Okay, so sebelum cari mean, kita perlu cari midpoint dulu. Lepas cari midpoint, kena cari F darab X pula. Baru boleh cari mean. Okay, so step dia akan panjang sedikit lah daripada kamu punya ungroup data. Okay, so kat sini saya tambahlah lagi satu kolom. Okay, kolom apa? Kolom midpoint. Midpoint, pandai. Okay, so saya buat kolom midpoint kat sini. Okay, X for midpoint. Okay, macam mana kita nak cari midpoint? Siapa tahu, siapa ingat? Bukan siapa tahu, dah tahu dah. Boundary tambah apa boundary bagi 2. Bukan boundary, ni bukan boundary. 100 tambah 100. Okay, maksudnya nilai yang paling rendah tambah nilai yang paling tinggi. Lepas tu bahagi 2. Okey, so kamu dapat berapa? 102. 102. Okey, so selepasnya berapa pula? 107. Lagi? 112. 112 lagi? 7. 117 lagi? 122. 122 lagi? 127. 127. Betul ke ni? Betul. Yang jawab yang cakap betul. Yang lain? Betul. Okey, betul. Betul Setuju Okay. Dengar ni, kenapa saya kena tanya macam tu? Sebab ini yang paling penting ni. You punya midpoint salah, nanti efek salah, lepas tu mean salah, mean deviation salah, semua jadi salah. Okay, so kena hati-hati bila buat midpoint ni. Paling penting, crucial. Okay, kemudian tadi saya dah tunjuk tadi, nak cari mean, kita kena ada midpoint. Lepas tu kita kena cari F darab X. Okay, so kita darabkanlah F6 ni untuk kelas pertama, 6 darab dengan midpoint 102. Okay, semua orang tekan kalkulator, jangan malas, tolong saya. Okay, berapa ni? 612. 612. 12. Okay, itu untuk kelas pertama. Okay, untuk kelas kedua pula, F13 darab midpoint 107. Okay, dapat berapa? 1391. 1391. Betul? Semua orang tengok. Betul ke? Betul? Betul. Okay. Untuk next class. F8 darab midpoint 112. Okay, berapa? 896. 896. Okay, semua check tau sebab saya tak tekan kalkulator. Saya percaya cakap awak ni.
Okay, next class F16 darab 117. 1872. 1872. Okay, next class F4 darab 888. 4. 488. 488. Okay, last. 13 darab 127. 1651. 1651. Okay. So, min. Okay, untuk min tadi, tengok formula ni. Lepas kita cari midpoint, darab dengan F. Okay, lepas tu kita kena buat summation. Okay, so kamu kena sum up lah benda ni. Okay, semua orang tolong saya. Okay, tambahkan ni semua. Bagi saya jawapan. Okay, bagi saya jawapan. $6910. 6910. Okay, semua setuju 6910 ni? Setuju. Okey, bagus. Okey, oleh kerana kamu semua setuju, so saya gunalah nilai ni. Okey, 6910. Okey, so masukkanlah dalam ni. Okey, 6910. Okey, bagi dengan jumlah F. Berapa jumlah F tadi? 60. 60. Okey, so bagi 60. Okey, semua orang tekan kalkulator. Dapat berapa ni? 115.167. 115.167. Okey, semua orang dapat tak? 115.167. Dapat. Yes, I got it. Betul 115.167. Okey, kalau betul, setuju, kamu ingat ya figure ni sebab kita nak gunakan sekejap lagi. 115.167. Okey, bila kita dah ada min, barulah kita boleh buat mean deviation ni. Okey, so bila kita tengok formula, ada X tolak X bar. Okay, so kalau tadi untuk ungroup data, saya buat X tolak X bar dulu, lepas tu baru cari modulus dia kan. Okay, tapi sebab kamu dah pandai, kita dah buat tadi, so kita skip satu step, kita skip satu kolom, kita terus buat untuk modulus X tolak X bar. So kita terus buat untuk modulus X tolak X bar. So kalau saya buat modulus X tolak X bar, maksudnya jawapan yang kamu dapat nanti mesti sentiasa apa? Sentiasa positif. So kalau kamu dapat jawapan negatif, kamu kena positifkan. Okay? So sekarang kita nak buat X tolak X bar. So X adalah midpoint. Okay, so midpoint bagi kelas pertama 102. Tolak X bar. Berapa X bar kita tadi? 115.167. Okay, 115.167. Okay, ada modulus kat sini. Okay, semua orang tekan kalkulator. Dapat berapa ni? 13.167. 13.167. Okay, kamu dapat jawapan negatif kan? Tapi sebab ada modulus, kamu kena positifkan. Okay? Okay, untuk next class sama juga. Okay, X adalah midpoint. Okay, 107 minus X bar 115.167 modulus. Okay, berapa? 8.167. 8.167. Okay, everybody tolong check. Betul ke 8.167? Betul. Betul. Okay, next. 3.167. 3.167. Okay, next. 117 tolak 115. 1.833. Okay, semua setuju 1.833 ni? Setuju. Okay. Okay, next. 122 tolak 115.167. 6.833. 6.833.
Okay, semua orang check. Betul ke? Akila yang bagi saya ni. Ya, saya. Seorang je kan perempuan. Okay. Next. 127 tolak 115.167. Okay, berapa? 11.833. Ha? 11.833. 11.833. Okey, abang-abang tolong semak ni. 11.833 okey. Betul? Betul ni? Semua betul? Betul. Okey, good. Okey, so kita dah selesai cari modulus X tolak X bar. Okey, kita tengok balik formula. Okey, dekat formula kita ni bukan ada modulus X tolak X bar saja. Okey, kena darab dengan F juga. Okey, jadi apa kita perlu buat? Kita perlu wujudkan lagi satu kolom. Saya tak nak kamu hafal ya kolom apa yang kamu kena construct. Okey, tak nak hafal sebab nanti ada banyak benda yang kamu kena hafal. Okey, kamu just refer pada formula and then construct column according to the formula. Okey, so kita dah ada kolom untuk modulus X tolak X bar. So sekarang kita kena ada kolom untuk X tolak X bar darab dengan F. Okey, so saya buat lagi satu kolom. X tolak X bar darab dengan F. Okey, so sekarang apa kita perlu buat? Kita kena darab X tolak X bar ni. Okey, 13.167 ni kita kena darab dengan F kat sini. Kalau mau lihat monyet tinggal. Okey, siapa tu? Fikri, sila matikan mikrofon awak. Kenapa saya rasa macam ada orang apa cakap apa tu? Darab dengan 6. Okey, berapa guys? Tekan kalkulator. 79.002. 79.002. Okey, semua orang semak betul ke 79.002? Betul. Okey, betul. Okey, so next X tolak X bar 8.167 darab dengan F 13. Okey, berapa? 106.171. 106.171. Semua dapat macam ni? Dapat. Okey, bagus. Okey, next. X tolak X bar 3.167 darab dengan F 8. 25.336. 25.336. Betul ke? Betul. Okey. Okey, next. X tolak X bar 1.833 darab dengan F 16. 29.328. 29.328. 328. Okey, semua orang semak tau. Mesti betul sama. Okey, next. 6.833 darab dengan 4. 27.332. 27.332. Betul ke? 27.332 semua? Check. Okey. Okey, next, last. 11.833 darab 13. 153.829. 153.829. Okey. Okey, dah selesai. Okey. So kita dah dapatkan semua nilai selang kelas untuk X tolak X bar darab dengan F. Okey. Tengok balik formula. Okey, formula ada summation kat sini. Maksudnya kamu kena jumlahkan. Okey, so semua orang ambil kalkulator. Tolong saya tambahkan ni. Semua. Lepas tu bagi saya jawapan. Dapat 420.998. 420.998. Okey, semua orang check. Betul ke 420.998? Betul? You je. Check ke tak ni? Dah kira. Betul. Betul. Okey, so saya dah dapat jawapan 420.998. Okey, you all bagi jawapan ni. Alright, so saya masukkan sekarang. Okey, kita dah dapat jumlah dia. Okey, masukkan dalam formula.
Okey, bahagikan dengan jumlah F. Berapa jumlah F tadi? 60. 60. Okey, tekan kalkulator. Berapa ni? 7.017. 017. Betul ke? Sikit je ni. Kecil je. Betul lah? Betul. Okey. Alright. So untuk mean deviation, panjang sikit cara dia. Kalau kamu nak bandingkan dengan group data tadi, kamu perlu cari dulu mean. So untuk cari mean, kena cari midpoint dulu. Okay, kemudian F kena darabkan dengan midpoint. Lepas tu baru boleh cari mean. Okay, dah dapat mean, baru buat kolom untuk X tolak X bar. Lepas tu buat kolom X tolak X bar darab F ikut pada formula summation. Lepas tu barulah boleh masukkan dalam formula. Okay, barulah dapat mean deviation. Okay, so 1, 2, 3, 4. 4 columns. Baru kamu boleh dapat mean deviation. Okey, setakat ini ada tak soalan untuk mean deviation bagi group data? Tiada. Tak ada. Yang lain? Mana 19 ni? 19 tak ada pun bunyi macam 19 orang. Macam bunyi 3 orang. Yang lain? Okey. So itu mean deviation. Okay, kalau tak ada masalah dekat mean deviation, kita pergi pula pada variance. Okay, so variance simbol dia adalah S square. Okay, dan dia punya formula ialah ini. X tolak X bar square darab dengan F. Okay, kalau kat dalam buku, buku tunjuk, okay, kita perlu buat kolom untuk X tolak X bar square dulu. Okay, lepas tu baru buat kolom untuk X tolak X bar square darab dengan F. Maksudnya perlu wujudkan 2 kolom lagi. Okay, saya tak nak buat macam tu. Saya nak jimat masa. Saya nak tambah 1 kolom je lagi. Lepas tu saya dapatkan jawapan mengikut data yang kita dah ada. Okay, so sekarang ni saya terus nak wujudkan kolom ni. X tolak X bar square darab dengan F. Okay, saya nak wujudkan kolom yang tu. X tolak X bar square darab dengan F. Okey, siapa boleh bagi tahu saya apa saya nak buat untuk dapatkan nilai-nilai dalam kolom ni guna data-data yang saya dah ada? Siapa yang dah terfikir? Yang X tolak X bar square dan kuasa 2 dulu, lepas tu baru darab F tu. Itu maksudnya awak kena buat 2 kolom juga. Oh. Saya tak nak. Saya nak 1 kolom je ni. Okey. Okey, saya bagi awak idea. Okey, sekarang bagi tahu saya kalau saya ada A darab B, saya dapat apa? 2AB. A kuasa 2B. A A kuasa kuasa 2B. A kuasa B. Betul. Okey, kena buat. kalau A darab A kuasa 2 lah. Macam X darab X. Kamu dapat X kuasa 2 kan? Okey. So kalau saya ada A darab dengan AB, dapat apa? Sama tak macam atas? Sama. Sama kan? Sama. Samalah sebab A darab A dapat A kuasa 2. Okey, so sama. Okey, sekarang kita balik semula pergi tempat tadi. Oh. Okey. Boleh tak kalau saya nak buat macam ni? Darab 2 je. Saya darab 2 ni. Saya dapat tak kat sebelah ni? Oh, dapat. Dapat kan? Okey. Sebab tu saya kata saya tak nak buat 2 kolom. Saya nak buat 1 kolom je. Saya nak jimat masa. Okey. Sebab saya tahu kolom X tolak X bar ni, kalau kita darab dengan X tolak X bar F, kita dapat X tolak X bar kuasa 2F. Okey. So apa kita buat? Kita darablah 2 ni. Kita darablah 2 tu.
Okey. So 13.167 darab dengan 79.002. Okey, bagi saya jawapan. 1040.219. 1040. Point 219. 219. Okey, semua orang dapat macam ni? Dapat. Dapat? Dapat. Okey, okey next. 8.167 darab dengan 106.171. 867. 8 99. 867 point 099. betul ke jawapan ni? Betul. Betul. Okey, next. 3.167 darab dengan 25.336. 80.239. 239. Betul ke? Cek, semua cek. Betul ke? Okey. Betul. Okey, next. 1.833 darab 29.328. 53.758. 53.758. Semua dapat macam ni? Dapat. Okey, bagus. Okey, next. 6.833 darab 27.332. 186.760. 186.760. Betul? Betul. Okey, last. 11.833 darab 153.829. 1820.259. 1820.259. Okey, semua orang betul ke ni? 1820.259. Betul. Okey, sudah habis. Okey, tengok balik formula. Okey, so sama macam tadi. Ada summation. So kita kena buat apa? Tambah semua. Tambah semua. Okey, so semua orang tolong jumlahkan untuk saya. Dapat berapa? Dapat 4042.335. Okey, jap. Berapa tadi? 4042.335. 4042.335. Okey, semua orang check. Betul ke? Semua check. Betul ke? 4042.335. Macam saya dapat 4048. Okey, yang lain Dapat check balik. 4048.244. 4048.244. Yang lain 4048.334. 334. 4048.334. Okey, yang lain lagi. Cek. Dapat tak macam ni? Semua orang tekan. Saya dapat macam Zahid. Betul. 4048. Betul macam ni 4048. Betul. Okey, so kita kena dengar Saya suara kunci jawapan ramai tu. lah. Okey. So kita dapat 4048.334. Okey, so dapat jawapan macam tu. Masukkanlah kat dalam ni. Okey, so 4048.334 over 60. Okey, tekan kalkulator. Semua orang. 67.42. 67.472. 67.472. Okey, semua orang check. Betul ke 67.472 ni? Betul. Betul. Okey, so kita dah dapat variance kita 67.472. Okey, so untuk cari variance senang je.
Kita darabkan dua kolom X tolak X bar dengan X tolak X bar F ni untuk dapat X tolak X bar square F. Lepas tu kita cari jumlah, masukkan dalam ni. Okay, tapi yang penting mean deviation kena betul lah. Kalau tak nanti jadi salah. Alright, so untuk variance kita dah dapat. Okay, so kita teruskan dengan standard deviation. Dah nak habis lah ni. Okay, so untuk standard deviation senang je. Ambil je variance yang kamu dapat tadi, lepas tu kita square rootkan dia. Okay, tekan calculator masing-masing. 8.214. 214. Okay, semua dapat macam ni? Dapat. Okay, bagus. Okay, so ada masalah tak setakat ni, you all?